Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina. May yahdihillahu فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma iftah 'alaina hikmataka wanshur 'alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi zidna 'ilma warzuqna fahma walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah wa syukrulillah yang berbahagia, Tuan Pengurusi Masjid, barisan tuan-tuan imam, tuan-tuan Bilal, ahli jawatan kuasa masjid, seterusnya tuan-tuan, puan-puan sidang jamaah maghrib, rahimakumullah. Alhamdulillah, sama-samalah kita merafakkan kesyukuran kepada Allah SWT kerana Dialah Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kita nikmat dapat ketaatan dalam perkara agama Allah Subhanahu wa taala. 746. Terima kasih. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang menggunakan kita nikmat dapat hadir ke masjid, nikmat dapat duduk dalam majlis taman-taman syurga ini, dan dialah Allah SWT tuan-tuan beri kita keafiatan, ya. Jika kita semua ada tetapi tidak diberi keafiatan pun, sukar untuk kita beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu nikmat kedua selepas iman iaitu keafiatan. Kita kena minta kepada Allah Subhanahu wa taala keafiatan hidup. Allahumma inna nas'alukal afwa wal afiyah fid dunya wal akhirah. Ya, selalu minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan saya juga merakamkan syabas tahniah pada tuan-tuan dan puan-puan sudi meluangkan masa, ya, untuk kita duduk sama-sama ulang gaji, sama-sama muhasabah, ya, sama-sama mengingatkan kerana, ya, agama itu adalah nasihat, ad-dinun nasihah. Dan sama ada kita diberi nasihat atau dinasihati. Itu kedudukan kita. Sama ada kita dakwah ataupun didakwah. Sama ada kita memberi peringatan ataupun kita diperingatkan. Itu kedua-dua tadi sangat bermanfaat untuk orang mukmin. Jadi peluang kita hadir ke masjid ini tuan-tuan, insya-Allah kalau setiap kita semua hadir mengikhlaskan hati kita kerana Allah SWT, insya-Allah berdikit-dikit Allah SWT akan ubah keadaan diri kita, ya. Allah SWT akan baiki diri kita. Guru-guru yang mengajar di hadapan tuan-tuan, para ulama-ulama, dia tidak mampu mengubah diri kita semua. Yang boleh ataupun mampu mengubah, memberi hidayah ialah Allah Subhanahu wa taala. Kita hadir belajar, duduk dalam majlis-majlis peringatan, tazkirah, ta'lim, ta'lum, yang merubah, yang memberi kita faham
Yang boleh menambah ilmu kita ialah Allah Subhanahu Wa Taala. Ada orang datang balik ulang balik bertahun-tahun, tetapi belum lagi diberi kefahaman sebenarnya. Solatnya masih salah, wudu'nya masih salah, contoh. Kadang dalam muamalah dia belajar pun masih terlibat dengan haram, contoh. Ini bermakna dia belum. Guru mengajar tadi dah ramai dah. Kalau tengok dalam senarai itu dah cukup. Tasawufnya, fiqahnya, Qur'annya. Kalau dikatakan oleh mengajar tahun tadi, alhamdulillah, tuan-tuan ya. Hukum adanya dia akan jadi alim, bertambah baik akhlaknya. Tetapi ada kalanya tidak berlaku demikian, kerana belajar satu perkara, kefahaman itu adalah satu perkara. Sebab itu Allah SWT, Nabi SAW bersabda, "Man yuridillahi khaira." Sesiapa yang Allah kehendaki padanya kebaikan, yufaqihu fiddin, maka Allah Ta'ala akan bagi faham agama. Belajar, faham, dapat amalkan. Bukan dapat amal saja, sampaikan pula. InsyaAllah tuan-tuan ya. Jadi sampai itu saya sukalah memberi peringatan ya, untuk mendapat keberkatan majlis ini. Kita hendaklah pertama kosongkan hati kita, dada kita tu kosongkan seketika daripada fikiran-fikiran yang ada di luar. Antara maghrib Isya ni kita kosongkan hati kita betul-betul. Ya Allah, mudah-mudahan tak banyak masalah sikit ilmu. Macam ulama beritahu, kalaulah mulut tempayan tu besar, hujan lebat, tetapi tempayan tadi terbalikkan, boleh masuk air tuan-tuan. Ya, susahlah ya, mustahil lah masuk air. Tetapi kalau mulut botol, ya, botol kecil tu, walaupun kecil tetapi dibuka tudungnya dan ditadah air, hujan yang lebat tu ni, tak banyak, insyaAllah akan masuk air dalam tu. Itulah tuan-tuan hati kita ni sama-sama. Ya, setiap kita semua mengikhlaskan kehadiran. Yang paling penting bersangka baik dengan guru. Ada orang awal-awal dengan guru tu, aku tak minat guru ni. Ya, perangainya tak senonoh. Mungkin kita tahu ehwal guru tersebut, ada sedikit kekurangan-kekurangan, kita pun dah tutup pintu hati kita. Aku ulama kita tuan-tuan, kita tepikan. Sebab selagi manusia itu, walaupun dia nama guru, mesti ada cacat celanya juga. Ya, yang penting Allah dah bagi kurniaan ilmu pada dia, kita duduk tadah, ya, insya-Allah. Dan yang kedua, selain daripada kita bersangka baik dengan guru, duduk dalam majlis kita kosongkan hati kita, fikiran kita. Kita hendaklah duduk sebaiknya rapat-rapat. Ini dah saya ingat banyak guru juga peringatan kita. Dekat sedikit. Ya. Bukan kata ujung-ujung jauh itu tak dengar. Speaker sistem ni bagus, duduk kat keluar tu pun boleh dengar contoh. Tapi untuk mendapat barakah ilmu tadi, elok kita rapatkan sedikit. Minta maaf lah ya. Baik. Dengan malam ni ada kematian ya. InsyaAllah. Isteri siapa? Allah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Taziah ya. Dari Allah kita semua datang dan kepada Allah Ta'ala kita kembali. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya. Mudah-mudahan ada rezeki semua malam ni kita dapat solat jenazah di sini. Baik ya, kita tuan buka ya, kita mula dengan salawat barakat makiyah 734 An-Nasir. Yang tak ada buku sama-sama ikut kita bersalawat. Bismillahirrahmanirrahim. Jazallahu anna sayyidina Muhammadan sallallahu alaihi wasallam bima huwa ahluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Nasir sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa barik sallam.
Allahumma salli wa sallim ala sayyidina an-natiqi bil haqq sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa barakallahu. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina an-nahi sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa barakallahu. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina nabiyil ahmar sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa barakallahu. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina nabiyil aswad sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa barakallahu. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina nabiyyit taubah sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa barakallahu. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina nabiyyil haramain sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa barakallahu. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina nabiyyir rahah sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa barakallahu. Baik, tuan-tuan, kita akan sambung pengajian kita dalam kitab Nasihat Agama dan Wasiat Iman, ya. Iaitu tajuk baru, menangis kerana takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Menangis kerana takut kepada Allah. Yang dikatakan hiba ialah khusyuk di dalam hati dan sentiasa menangis lantaran takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ia adalah suatu sifat mulia dan usaha yang terpuji. Dengan sifat itu pula Allah Ta'ala mensifatkan para Nabi alaihissalam suatu serta hambanya yang berilmu, berpengetahuan. Firman Allah, "Idza tusla alaihim ayatul rahman kharru sujadan wa bukiya." Ketika dibacakan kepada mereka ayat-ayat keterangan Tuhan Maha Pemurah, mereka lalu tunduk, bersujud dan menangis. Firman-Nya lagi, wa yakhiruna lil azqani yabkun wa yazidum khusyu'a. Mereka lalu tunduk dengan dahi-dahi mereka sambil menangis, dan keadaan itu akan menambah mereka khusyuk. Al-Isra ayat 19. Jadi dua ayat ini menceritakan hamba Allah SWT yang beriman, yang takut kepada Allah SWT. Salah satu tandanya dia akan sujud dan menangis. Jadi adakah berlaku perkara ini kepada saya dan kita semua? Kalau kita solat contoh malam, kita tu sujud, adakah keluar air mata kita? Ya. Kalau keluar, alhamdulillah, itu ciri-ciri kita mewarisi orang-orang yang mulia, orang yang soleh di kalangan nabi-nabi, ya, para sahabat, para ahlullah. Rasulullah SAW telah mengkategorikan orang yang sentiasa hiba ini dalam bilangan 7 orang yang akan dilindungi Allah pada hari kiamat, di mana tiada lindungan yang lain kecuali lindungan Allah Azza wa Jalla. Iaitu daripada hadis Nabi, rajulan zakarallahu khaliya fafadat ainah. Seorang yang sentiasa menyebut-nyebut nama Allah dalam masa lapang, lalu kedua kelopak matanya mengenangi air mata sambil berzikir. Subhanallah, 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 itu mengalir air mata. Ya. Astaghfirullah, 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 keluar air mata dia. Orang yang macam ni, tuan-tuan, kalau ada ciri-ciri tersebut dalam dirinya, besok di yaumil mahsyar dia termasuk dalam satu golongan
dapat naungan arasy Allah Subhanahu wa taala. Ada tak peluang kita semua untuk menjadi hamba Allah yang dimasukkan tadi? Berzikir boleh sampai kulai mata, agak-agak ada. Tengah malam lepas tahajud tadi, Astaghfirullahalazim, Astaghfirullahalazim, kenang dosa-dosa kita, keluar air mata. Itu insya-Allah esok di yaumil mahsyar, hari yang penuh huru-hara, tak boleh digambarkan. Matahari yang itu dekat dengan kepala. Manusia mandi ketika itu dalam keadaan ada mandi peluh, paras lutut, paras pinggang, paras dada, ada yang tenggelam. Itu sengsaranya keadaan ketika itu, tuan-tuan. Tetapi golongan ini yang berzikir sambil mengelak kata Allah Akbar, la ilaha illallah, la ilaha illallah, sambil diam, tak ada orang, sunyi diri, keluar air mata dia. Masya Allah. Dia akan dapat lindungan naungan arasy Allah Subhanahu wa taala. Yang mana keadaan yang sangat dahsyat ketika itu, tuan-tuan dan puan-puan, sampai ada manusia yang merayu pada Allah, ya Allah, kapanlah akan diadakan hari perhitungan ini? Kami dah tak tahan, ya Allah. Kalau engkau nak masukkan kami dalam neraka, masukkanlah, ya Allah. Kami dah tak tahan di yaumil mahsyar yang maha dahsyat. Begitu dahsyat, tuan-tuan. Kita hari ini kan musim tengah panas ni, belah petang pun tak tahan. Semua duduk dalam rumah pasang aircon. Dahsyat. Kalau tuan-tuan pergi negara-negara yang panas, Pakistan, India, negara Arab, 50 darjah lebih, itu pun tak tahan, tuan-tuan. Panas ni, ya Rabbi ya Karim. Pasang kipas ni macam bang orang bakar sate tu panas. Pula itu blackountnya 2-3 hari baru hidup apinya kalau di Pakistan sana. Itu bayangan, tuan-tuan, ya Allah, yaumil mahsyar lagi maha dahsyat tak tergambar. Sampai orang merayu-rayu, ya Allah, kalau kau nak masuk aku neraka, cepatlah ya Allah, kami tak tahan di sini, ya Allah. Jadi orang yang tadi berzikir sambil dia menangis, Allah Ta'ala akan lindungi dia, aman dia. Dia ada 7 golongan. Ini satu lagi, yaitu orang yang bangun malam memohon keampunan pada Allah SWT. Mana dia bangun malam? Tahajud. Tak kira lah, daripada selepas dia tidur sampai ke subuh tu dia bangun, dia tahajud, mohon keampunan Allah SWT. Ini pun golongan yang akan bertobat, akan dapat naungan arasy Allah SWT. Satu lagi golongan yang memberi tangan kanan, tangan kiri tidak mengetahui, mana dia bagi sesuatu tu ikhlas betul kerana Allah SWT. Masuk tabung tu lillahi ta'ala. Banyak dia bagi banyak, sikit dia bagi sikit. Contoh. Ataupun dia bantu seseorang, orang tu tak tahu siapa tolong dia. Tiba-tiba ada orang pesan sampaikan beras, gula, Milo, susu kat rumah. Ini ada orang bagi, hamba Allah. Sukanya orang tadi. Ya Allah, siapalah bagi aku. Ada kala tuan-tuan pernah barangkali minum satu kedai, tiba-tiba ada orang bayar je. Kita pun tak tahu siapa bayar. Itu pun amalan yang mulia tadi. Dia bayar senyap je. Kita akan doakan, ya Allah, murahkan rezeki orang yang belanja aku. Satu meja dia belanja semua, Masya Allah. Kita ada tak buat amalan macam tu? Ada, Alhamdulillah. Tak ada, sama-sama lah kita amalkan. Tuan-tuan belanja. Rezeki lebih tu, salahnya kat kedai tu ada 4-5 meja je. Baru tak sampai RM50 dia belanja. Subhanallah, pahalanya kok besar memberi makan orang. Baik, golongan yang seterusnya yang mendapat naungan arasy Allah SWT, yaitu orang yang hati sanubarinya teringat dengan masjid,
Tuan-tuan ni lah insya-Allah, mudah-mudahan hati ingatnya masjid, ingat surau. Daripada maghrib ingat isyak, isyak ingat subuh, subuh ingat zuhur, zuhur ingat asar. Hatinya sentiasa tertakluk dengan masjid. Jangan ingat masjid tu maghrib isyak je, zuhur, asar, subuh ghaib, tak nampak. Ya. Siapa yang 5 waktu dapat jaga sembahyang, insya-Allah dia akan jadi golongan yang dapat naungan arasy Allah SWT, ya. Kemudian sabda yang lain, kullun ainin baqiyatan yaumal qiyamah. Kullu ainin baqiyatan yaumal qiyamah illa ainun bakat min khasyatillah wa ainun batat tahrusu fi sabilillah. Setiap mata akan menangis di hari kiamat. Semua mata menangis pada hari kiamat nanti. Tuan-tuan, baik. Ya. Yaumil mahsyar ni. Melainkan mata yang telah menangis kerana takut kepada Allah, dan mata yang celik berjaga fi sabilillah. Hanya 2 mata ini besok di yaumil mahsyar dia tak menangis. Yang lain semua menangis kerana menyesalnya kat dunia macam-macam. Ya. Ada tak kita termasuk dalam 2 golongan ini? Ya, yang pertama menangis kat dunia, menangis kerana takut pada Allah. Mana takut pada Allah ni? Ya, kenangkan amalan dia tak banyak, dosa dia banyak. Ya, mengakui kelemahan dia. Ya, merasakan keagungan Allah, dia menangis. Ya. Dan yang kedua, yang celik mata dia fi sabilillah, keluar di Allah SWT, sama ada berdakwah ataupun angkat senjata perang fi sabilillah. Jadi 2 keadaan tu. Yang lain semua akan menangis. Ya, walaupun kat dunia dia tak pernah menangis. Seumur hidup mungkin zaman bayi nangis, lepas tu dia tak pernah nangis. Anak raja hidup senang daripada kecil sampai mati, senang, tak pernah susah, tak pernah menangis macam mana orang miskin, orang susah. Ya, tapi di hari akhirat dia menangis. Tuan-tuan, ya. Ia ini berjihad kerana meninggikan kalimah Allah Ta'ala. Jadi peluang satu tadi, tuan-tuan menangis kerana takut pada Allah, kenangkan dosa dia, kenangkan ya kekurangan-kekurangan amalan dia, nangis. Ya Allah, kalau aku mati ni macam mana lah, dosa aku ni banyak sangat. Ya, masa muda aku habis dulu, aku sia-siakan masa muda aku dulu, zaman kegelapan, sembahyang banyak tinggal, ya, puasa tidak. Ini dah tua-tua ni, ya Allah, aku dapat beramal sikit je, badan dah tak kuat, macam-macam sakit, sembahyang lah lama tak larat. Jadi kita menangis. Ini tuan-tuan ada harapan. Ya. Harapan yang kedua ni tak ada pilihan lah, tuan-tuan semua kenalah keluar fi sabilillah. Sebab ada tulisan kitab dan perintah Allah dalam Al-Quran banyak. Hadis-hadis supaya kita khuruj fi sabilillah, keluar yang SWT. Tapi nak keluar angkat senjata belum masa dia lagi. Sekarang ni boleh keluar untuk kita berdakwah. Keluarlah tuan-tuan ikut jamaah-jamaah dakwah 3 hari, 40 hari, 4 bulan. Itu bukan kosong, tuan-tuan. Itu semua perintah Allah SWT. Semua ada dalam hadis, ada Al-Quran, perintah supaya kita membantu agama Allah SWT ni. Sebab itu para sahabat Rasulullah semua bertaburan seluruh pelosok bumi menyampaikan kalimah la ilaha illallah. Yang kita dapat iman, dapat Islam ni tuan-tuan, jasa orang-orang dahulu tinggalkan kampung berdakwah sampai ke Nusantara, sampai benua Hind, India sana, sampai ke benua Sin, negeri Cina sana. Mereka tinggalkan Mekah dan Madinah berdakwah. Jadi kalau kita tak ikut ni tuan-tuan, kita tak dapat peluang fi sabilillah ini.
Sebenarnya orang yang menangis semata-mata kerana takut Allah amat jarang terlihat dalam kalangan manusia. Jadi pengarang ni beritahu hakikatnya hari ini orang yang takut Allah sampai menangis memang jarang. Jarang-jarang. Kadang-kadang, betul tuan-tuan ya. Kita tengok tak payah orang jauh, diri kita sendiri. Dah lama betul aku tak menangis ni. Sehingga darjatnya menjadi amat tinggi dalam pandang Allah Ta'ala. Ya, padahal terdapat banyak orang yang menangis pada setiap hari. Jadi orang yang sedikit menangis tadi tu, yang takut SWT amat sedikit ya. Jadi menunjukkan darjatnya sangat tinggi orang yang menangis ni. Jadi kita latih-latihlah tuan-tuan malam-malam menangis. Berlakon-berlakon dulu menangis, ya Allah. Siapa ni anak-anakku ni, ya Allah, ramai tak solat lagi, kita menangis. Ya Allah, siapa ni lah jiranku ni, ya Allah, tak pernah datang ke masjid, kita menangis doakan dia. Sian macam tu kalau dia mati. Ni dulu datuk nenek aku, ya Allah, ibu bapa aku, ya Allah, mati, ramai tak dapat hidayat dulu. Kita tahu orang-orang tua dulu, amalan agamanya kadang-kadang ya belum dapat hidayat, mati, sembahyang banyak tinggal. Kita menangis, doakan mereka. Ya, contoh. Tapi pengarang beritahu orang yang menangis, walaupun hari ini ramai orang menangis setiap hari, yang selain daripada ini ramai menangis juga. Selain daripada takut Allah SWT tadi, ramai juga orang menangis. Betul tak? Tuan-tuan, tuan-tuan dan puan-puan pun, aku ada nangis juga, betul juga. Ustaz tu cakap. Apa contoh kita menangis? Yang bukan selain daripada takut pada SWT. Ada nangis pasal apa? Kucingnya mati. Ya. Balik tengok kucingnya dah kaku dah. Allah, nangis 2-3 hari nangis. Sayang kat kucing tadi, sakit pun bawa klinik. Perawatan untuk kucingnya 200-300. Kita di hospital pun percuma ya. Demam sakit di hospital ambil yang percuma. Kucing bawa hospital dan ya, klinik dia tu mahal bayarannya. Menangis pasal kucing mati. Ada juga yang kita ni yang menangis. Salah apa menangis? Duit hilang. Aku susah-susah kumpul duit banyak. Hilang duit aku. Kat bank. Kena scammer. Ini mesti scammer ni tuan-tuan. Ramai orang hilang duit ni. Ratus ribu hilang. Sekali hilang 90,000. Kawan saya ada juga. Ya, kena scammer tu. Saya dah nasihatkan jangan-jangan. Terlibat juga. Airnya betul. Hilang tuan-tuan, puluhan ribu sekelip mata saja tuan-tuan. Ada yang kumpul duit tu dah 5-6 tahun hilang duit macam tu. Nangis. Suruh menangis malam takut sementara tak ada, ini menangis pasal hilang duit. Ya, ada orang menangis. Belik-beliklah yang menangis. Pasukan bola sepak dia kalah. Ya, dah final ni, harap-harap menang, kalah pula. Liverpool kalah. Arsenal kalah. Betul tuan-tuan ya. Yang kaki minat ni yang main tuan-tuan. Tak masuk betul dia. Tuan-tuan tak terlibat tu alhamdulillah lah ya. Kalau yang terlibat tu minat bola ni habis Ramadan pun malam 3 pagi 4 pagi bangun. Pasukan dia kalah meleleh mata nangis sedih. Ya. Ada nangis pasal apa? Lagi contoh. Putus kasih, putus cinta anak kita contoh. Ya, nak kahwin tak jadi. Putus cinta menangis. Berkurung dalam bilik, udahlah. Ya, kumbang bukan seko je. Tak kira juga dia ya, menangis melaju. Ada juga yang menangis. Ya, terkisak-kisak nangis pasal apa ni? Tengok rupa cerita sedih, cerita Piramli sedih, nangis kuat mata dia. Cerita Hindustan menangis. Betul tuan-tuan, kalau kadang setengah cerita tu dia buat, dia edit betul-betul.
watak-watak dalam tu sedih betul ya, sampai mengalir mata kita. Tapi yang menangis ini tidak dikira dalam kategori ini ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya la yalijun nar man baka min khasyatillah hatta ya'udal laban fi ad-dar'i wa hatta yal jamalu fi samil khiyat. Seorang yang menangis kerana takut kepada Allah tidak akan masuk ke dalam neraka. Jenazah sampai, sama kita mengadakan Fatihah. Lahal Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Seorang yang menangis kerana takut kepada Allah tidak akan masuk ke dalam neraka, sehingga susu dapat kembali ke dalam tetek. Maaflah ni bahasa kitabnya macam tu. Puting susu lah masuk situ. Untuk unta dapat masuk ke dalam lubang jarum. Satu mustahilnya tuan-tuan, orang yang menangis kerana takut SWT itu amin tidak masuk neraka Allah SWT. Mustahil itu macam mana susu dah keluar tu masuk balik dalam puting. Boleh tuan-tuan masuk balik? Tak boleh. Ataupun unta tu boleh masuk tak dalam lubang jarum. Itu dalam hadis ini beritahu. Maknanya orang yang selalu menangis takut SWT ni, insya-Allah dia tidak akan masuk dalam neraka. Sebab tu payah tuan-tuan nak menangis. Kerana betul-betul ingat dosa-dosa kita, bayang yang kita dah buat. Ataupun bayangkan azab Allah Ta'ala. Ya Allah, panasnya neraka ni, ya Allah, aku pasti tak tahan, ya Allah. Macam mana, ya Allah, kalau aku tak kau terima masuk dalam syurga-Mu. Macam tu barulah keluar air mata tuan-tuan nangis ya. Para orang lain mengatakan tidak akan masuk neraka siapa yang keluar dari matanya seperti kepala lalat lantaran takut pada Allah, yang ini terlalu banyak menangis. Air mata tu sebesar kepala lalat menangis, ya Allah, ya Allah ya. Dalam sebuah riwayat, sekiranya pada suatu umat ada seorang yang menangis kerananya, nescaya Allah akan merahmati umat itu disebabkan tangisan orang tadi. Jadi satu kampung tuan-tuan, kalau kampung Songgala ni, ada di kampung ni orang yang menangis takut SWT, satu rumah, dua rumah, kampung tu akan dirahmati Allah SWT. Tapi kalau kampung tu semua tak ada menangis, bunyi tangisan tak ada, tetapi bunyi dengkuran tidur, kru tidur, kampung tu tidak rahmat Allah SWT. Ingat ya, 3 amalan ni kalau hidup di satu kampung, rahmat akan mencurah-curah kampung tersebut. Yang pertama, apabila ada orang ulang alik ke masjid, tuan-tuan ni semua alhamdulillah penyumbang besar ni, ulang alik 5 waktu tuan-tuan, bukan 2 waktu saja, 5 waktu tuan-tuan kena ulang alik, kampung tu akan rahmat mencurah-curah. Yang kedua, apabila ada orang bangun malam menangis mohon kampung Allah SWT. Ini yang kedua tadi, rahmat akan mencurah-curah datang kampung tersebut. Dan yang ketiga, apabila ada lelaki ulang pusing kampung menziarah semata-mata kerana Allah. Tu jamaah ziarah gas rumah-rumah tu menarik besar ramai semua tuan-tuan. Kita kena buat amalan ziarah. Ya, kalau ada jamaah datang ziarah, kita join sama-sama ikut ambil bahagian tu. Bukan kecil anak menarik ramai semata, termasuk dalam 3 amalan tadi, ya. Baik. Jadi cukup setakat itu. Insya-Allah kita akan sambung di masa akan datang, ada sikit lagi.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan hamidin hamdan syakirin hamdan na'amahu kafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi lil karim azim sultanik. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wahdina ila siratikal mustaqim. Walhamdulillahirabbil alamin. Qabbalallahu minkum. Subhanallah ni subhanallah. Syalla la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.